My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk terus kita membaca, kita memahami dan mengamalkan intisari daripada halaman 192 pada hari ini untuk kita menyambung kepada apa yang ada dalam surah At-Taubah, surah yang satu-satunya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari sama-sama kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Pada hari ini kita akan bertemu dengan dua istilah yang biasa kita jumpa tetapi kita ingin faham secara tuntas, secara jelas agar hidayah nur daripada Allah ini akan sentiasa bersemi di dalam hati kita. Jadi mari sama-sama kita share dan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul apa khabar? Alhamdulillah ya. Kita gembira Ustaz ya dapat bersama dengan tuan-tuan perempuan yang berada di rumah ya, yang masih setia ya, walaupun sekarang ni dah sibuk Ustaz ya. Dah mula menghantar anak, tetapi harapnya mungkin dalam keadaan yang sibuk ini kita masih lagi boleh meluangkan ya sekitar 1 jam bersama Al-Quran. Dan kalau boleh kita banyak kali memastikan apa yang ada dalam Al-Quran ini masuk ke dalam hati kita. Inilah yang akan memandu kita. Barakah daripada Al-Quran ini, biasa orang cakap Ustaznya, barakah daripada Quran. Sebenarnya bila Quran sudah masuk dalam keluarga yang barakah, kebaikan demi kebaikan akan banyak ya. Bila masa kita barakah, kita boleh buat macam-macam kebaikan dalam masa 24 jam, sama dengan apa yang ada pada Ahcong, pada Mutu Sami, semua 24 jam. Tetapi kebaikan demi kebaikan, manfaat demi manfaat, agar kita boleh menyiapkan diri kita bertemu Malik Yaumiddin sebagaimana kita baca sebentar tadi Ustaz ya. Jadi mari kita sama-sama kita melihat kepada sinopsis halaman 192. Daripada ayat yang ke-32 kita akan melihat kepada usaha daripada kumpulan yang bukan beriman memadamkan nur Allah, walaupun akhirnya gagal juga ya dengan dikirimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat 33 ya. Apakah fungsinya nanti kita akan lihat. Kemudian jalan hidup orang alim Yahudi dan pendeta Nasrani dalam berinteraksi dengan manusia. Salah satunya pada ayat 34-35 ini, mereka membeli ataupun makan harta ataupun duit manusia secara batil ya. Ini yang kita ingin sama-sama beri perhatian agar kita tidak terjebak kepada kancah ini. Dan pada ayat yang ke-36 kita akan melihat kepada tentang jumlah bulan ya. Kita tengok kepada sinopsis pada halaman yang seterusnya, iaitu jumlah bulan ada 12
Ini yang kita akan sama-sama lihat pada ayat 36 sebentar nanti, dan kita akan mula membaca daripada ayat 32 hingga 34 Ustaz ya. Jadi sama-sama Ustaz kita. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi kita. Alhamdulillah pada hari ini cukup-cukup syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat dan ketika ini kita diberi ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita nak menikmati nasihat-nasihat, kalam-kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya, untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita faham dan sama-sama kita dapat bergerak dalam kehidupan kita di atas neraca ilmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu ayat yang cukup hebat pada hari ini berkenaan dengan cahaya Allah, apa yang disebut sebagai cahaya Allah. InsyaAllah sama-sama kita akan faham pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kepada kita semua untuk kita berjuangkan akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan baca pada ayat yang ke-32 hingga 34. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 32 hingga 34 untuk sama-sama kita beri perhatian ya. Semalam kita sudah pun melihat kepada ada di kalangan orang-orang yang ahli kitab yang mengambil di kalangan Hibr ataupun ahbarahum, iaitu mereka yang bijak ya, ulama di kalangan mereka, dan juga waruhbanahum, iaitu di kalangan rahib-rahib orang Nasrani itu sebagai arbaba, sebagai tuhan-tuhan mereka. Mereka akan menyatakan bahawa mereka tidak menyembah kepada pendeta, kepada rahib, tetapi apa sahaja yang dikeluarkan oleh mulut rahib dan juga pendeta ini mereka pakai ya. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan apakah agenda rahib dan pendeta ini? Yuriduna an yutfi'u, dalam ayat yang ke-32 ini mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Ya, sebenarnya mereka nak padam itu kerana apa? Kerana ada sesuatu yang kita akan lihat nanti, ada agenda di dalam hati mereka. Kalau mereka itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan kembali pada Allah.
tetapi kerana mereka ada udang di sebalik mi ustaz ya. Tetapi Allah cakap dan menarik dalam ayat 32 ini, permulaannya ini dengan perkataan mudhari' ya, maksudnya perkara ini akan terus berlaku pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman selepasnya sampailah kepada zaman ini. Tetap juga usaha di kalangan orang-orang di kalangan ahli kitab ini tadi, yuriduna an yutfi'u nurallah, memadamkan nur Allah. Ada banyak pendapat, ada beberapa pendapat tentang nur Allah, tapi semuanya sama membawa kepada Islam ya. Nur Allah ini adalah Nabi Muhammad, nur Allah ini adalah Quran. Tiga-tiga ini pendapat pelbagai sahabat. Jadi cahaya Allah ini ustaz ni mereka tak puas hati. Mereka kalau boleh tak nak Nabi Muhammad ini dikenali, tidak mahu Quran ini dikenali, tidak mahu cahaya Islam ini ada di mana, di bahagian pendidikan, bahagian pelancongan, dalam bahagian ekonomi, dalam bahagian sosial. Mereka tak nak. Pasal apa? Pasal di dalam hati mereka itu ada sesuatu yang mereka sendiri tidak suka. Kalau terang cahaya itu, maka habislah ya sistem yang mereka bawakan. Itu sebabnya Allah nyatakan wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun, iaitu Allah tetap menolak segala pilihan-pilihan yang diberi oleh ahli kitab tersebut ataupun orang-orang kafir. Ya, di hujung itu Allah gunakan perkataan walau karihal kafirun. Siapa orang kafir? Orang kafir ialah orang yang dia sudah dibekalkan dengan hidayah, dengan cahaya, tetapi dia tolak. Dia tolak. Ya, berbanding dengan musyrikun itu adalah orang yang dah diberi cahaya tetapi dia mungkin cuba meletakkan syirik, meletakkan sesuatu yang seteru sebagai ilah Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ayat yang ketiga. Memahami perkara ini kita nampak dalam keadaan semasa sebenarnya ya. Itu sebabnya kalau ada pendidikan Islam, ada apa lagi Ustaz, azan ya, kadang-kadang ada yang bila tengok je ada masjid nak dibina dia tak puas hati. Itu namanya kafirun. Dia memang benci, dia tak puas hati. Makin cahaya itu makin tersebar, dia rasa macam ini mengganggu kepada kekufuran yang dia ada. Pasal lawan nur ini adalah zalim yang membawa kepada kekufuran. Orang kafir ada biji benih ataupun ada cahaya, dia cuba untuk tutup. Pasal kalau terbongkar, maka terbongkarlah rahsia segala kelemahan yang ada pada orang-orang kafir tersebut. Itu adalah ayat 32. Huwallazi arsala rasulahu, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan ke atas semua agama. Ya, siapa? Allah. Ya, huwa itu merujuk pada Allah yang mengutus rasul dengan hidayah dan juga agama yang benar. Ini adalah satu dari perkara yang perlu kita fahami tentang bagaimana perjuangan dalam hidup kita membuang kekufuran, membuang kemusyrikan. Ya, kafir dan juga musyrik. Pasal kafir ini dia ada kebenaran ditutup ya. Dan kalau musyrik ini ialah dia meletakkan, dia mungkin agama Islam ustaz ya. Dia mungkin orang musyrik yang sembah berhala, itu satu musyrik. Tapi satu lagi yang boleh syirik ialah bila orang itu agama Islam tetapi masih letakkan berhala-berhala lain dalam hidupnya. Dia rasakan bahawa kubur adalah tempat penting. Contohnya, sekarang ni ada yang ajaran sesat ustaz ya, yang meletakkan pemimpinnya itu sebagai Tuhan contohnya. Jadi ini kalau kita lihat itu adalah syirik yang dibenci oleh orang-orang syirik itu sendiri ya, yang cahaya yang dibenci oleh orang syirik. Jadi mesej yang ada dalam ayat ini antaranya kalau kita lihat liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk mengungguli, untuk memenangkan atas segala agama. Itu terjemahan ustaz ya. Tapi di sini 'ala din ini dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular. Berbanding dengan kalau kita cakap agama apa, Kristian ke, Hindu ke, apa sebagainya, kita boleh cakap sebagai adian, jamak ya, plural kepada din. Tetapi Allah tidak menggunakan perkataan adian dekat sini. Allah menggunakan ala-din. Pasal apa? Pasal sebenarnya segala agama selain daripada Islam ini satu je. Satu saja, tapi dia berbagai versi. Versi yang Tuhan ada 3, Tuhan yang ada 2, ada 100, ada yang itu ini. Semuanya itu adalah lambang kepada kemusyrikan di dalam kehidupan manusia. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrik, tetap juga Allah akan menangkan sistem din al-haq yang Allah nyatakan pada ayat 33. Jadi bercakap tentang contoh ya, bagaimana contoh orang yang beriman, yang betul beriman dengan yang ada melakukan syirik. Dia contohnya ustaz ya, kalau orang kata nak buat masjid.
orang nak buat masjid. Bagi orang yang beriman, ya, bagi orang Islam, dia memang confirm kalau katakan minta derma, dia akan berderma. Tak RM100, tak RM1,000, dia bagi 10 sen. Tak 10 sen pun, paling kurang dia kata saya sokong pembinaan masjid. Itu maksudnya orang itu beriman, tidak kufur. Ya, dia mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu kalau petition lah, kalau kita buat satu surat ke, jom kita sokong bina masjid. Itu tandanya orang beriman. Tetapi peringatan juga untuk kita agar jangan kita menjadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah ada orang ni, dia yang tadi tu katakan dia ada kedai, ada jual arak, kan, ataupun adalah jual rokok ke apa ke, bina masjid, okey, saya sign, sokong. Berapa derma? RM1 ke RM100 ke? Itu adalah orang yang bukan kufur. Pasal orang kufur tidak akan sign up, dia tidak akan sign. Baik. Tapi kalau katakan kita buat satu lagi kempen anti sumber haram. Kan? Kempen anti sumber haram. Arak bukan, rokok pun boleh tahan juga Ustaz ya. Kalau kita buat kempen begitu, orang yang beragama Islam yang jadi ahli bisnes, bila kita minta kempen begitu, kalau dia jual arak contohnya, dia mungkin tidak akan tidak akan sign. Pasal apa? Pasal sebenarnya bila kita bercakap tentang sign up, kalau kita sign perkara tersebut setuju, maksudnya ialah cara hidupnya itu akan diubah. Misalnya, saya kena ubah bisnes saya tak boleh jual arak lagi, saya tak boleh jual rokok lagi, perkara-perkara tersebut. Tapi selama hari ini saya boleh sokong untuk bina masjid, tetapi kalau untuk ubah cara hidup saya tak boleh. Ini adalah kaitan dengan istilah musyrikun sebentar tadi, iaitu bila perkara syirik ini dia sudah masuk ke dalam hati, dia mungkin tidak menyembah berhala, tetapi mungkin ada cara hidup, kalau boleh saya tidak mahu dinul haq, iaitu Islam itu liyudhirahu, melangkau daripada cara saya membuat keputusan. Jadi ini kefahaman daripada ayat 32 33 sebahagiannya yang diharapkan menjelaskan kepada kita tentang betapa kufur kita harap dijauhkan, tapi syirik juga, ya. Syirik itu apabila kita ingin jauhkan, ya, iaitu kita membenarkan agama melangkau daripada cara kita membuat keputusan. Dan inilah yang berlaku kepada agama-agama lain, ya. Ini yang disampaikan pada ayat 34. Yang ini mungkinlah Ustaz boleh baca sikit sampai ayat yang bil batil ini dulu Ustaz. Okay. Setengah dahulu kerana ini ya sebagai peringatan kepada kita, tuan-tuan, kalau kita belajar agama, apatah lagi anak kita belajar agama, ini adalah nasihat penting yang perlu diberi perhatian. Kita baca bersama. Baik. Auzubillahi. Ya لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah sebahagian daripada ayat 34, ya. Ada 4 ciri sebenarnya yang Ustaz baca tadi, 2 Ustaz, ya. Iaitu wahai orang beriman, sesungguhnya ramai di kalangan ahbar war ruhban. Kita sudah belajar pun semalam, iaitu ahbar ini adalah para ulama dari kalangan Yahudi. Mereka ni pandai, ya. Habr ini daripada maksudnya dakwat. Maksudnya mereka menulis, memang pandai, ya, dalam bab agamanya. War ruhban, waruhban ini rahib, mereka ini takut, ya. Rahaba itu takut kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi cara hidup mereka ini adalah amat berjaga-jaga, ya. Tetapi apakah cabarannya? Ialah istilah layak kuluna amwalan nas, ya, iaitu mereka ini benar-benar mereka memakan harta manusia.
Mereka menggunakan status itu Ustaz ya. Cabarannya bila mereka menjadi ulama ataupun menjadi orang yang rahib ya, kuat beragama, ada orang ada masalah datang pada mereka, tolonglah ampunkan saya. Okey, awak bayar saya, nanti saya mohonkan ampun pada Tuhan. Itu adalah atonement dalam agama Kristian contohnya. Yang kita tidak mahu ia berlaku dalam agama kita. Kalau kita nak mohon ampun terus direct kepada Allah, tak perlu minta pada ustaz tolonglah ampunkan saya, minta Allah tidak ampunkan saya. Perantaraan tak ada. Perantaraan tak ada. Direct gitu ya. Dan ini perkara yang penting tuan-tuan. Pasal apa? Khawatir ia menjadi budaya ya, menjadi budaya. Apabila orang rasa bersalah, dia buat salah, dia rasa macam dia tidak layak untuk bercakap terus direct kepada Allah SWT. Dia kena panggil ustaz, dia kena panggil ulama, barulah dia rasa macam dia ini diterima oleh Allah SWT. Belajar tak ada masalah ya. Kita berbaik, beradab dengan ulama, dengan ustaz, okey. Tetapi tidak boleh dijadikan budaya. Ini yang Allah nyatakan di sini tentang sifat ahbar war ruhban dalam agama Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan terseleweng sehingga berlaku syirik dalam agama itu ya, berlaku syirik dalam agama itu. Dan apakah yang mereka buat? Mereka ini layak kuluna amwalan nas bil batil ya, mereka menjadikan agama ni sebagai satu industri untuk mengaut keuntungan demi keuntungan. Mereka sanggup untuk cakap perkara tertentu, yang lain dia tak nak cakap. Pasal kalau cakap perkara tertentu nanti sponsor tak dapat bagi ustaz. Awak kalau penceramah, okey, awak cakap A saja, B awak jangan cakap. Kalau ada di kalangan anak kita, kawan kita ustaz penceramah, kalau kita buat begitu AJK Masjid, kena ingat bahawa kita sedang menyokong gaya cara hidup Yahudi dan Nasrani. Dan bagi penceramah kalau dapat tawaran daripada situ ustaz ya, ustaz tolong cakap A, B jangan cakap pasal nanti sensitif, orang marah nanti pasal mereka ni ada bisnes yang bercakap tentang forex trading ke apa sebagainya. Nanti kita akan kena tutup mulut. Sebenarnya kita kena beritahu, kalau begitu tuan tak payah panggil saya. Ya, kita kena ajar anak kita yang belajar usuluddin ataupun belajar fiqh kemahiran ini agar jangan jadi orang agama yang merosakkan agama. Ini peringatan daripada Allah, termasuklah memakan rasuah ya. Dalam hal ini orang agama adalah antara yang paling mudah untuk makan rasuah dalam kes sebentar tadi. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal mereka ada pengaruh, mereka ada follower. Zaman sekarang ustaz ya, orang agama antara orang yang paling banyak follower dia. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, kita ambil pelajaran ini mengingatkan kepada perkataan pilihan kita. Sama-sama kita lihat. Perkataan pilihan kita ialah perkataan tafi'a, iaitu maksudnya menghapuskan. 3 kali disebut dalam Al-Quran. Ada orang ingin menghapuskan, tetapi Allah tidak akan menghapuskan, malah menyempurnakan. Dan moga-moga kitalah yang akan membantu sempurnakan nur Allah dalam kehidupan. Kita kembali semula, kita berehat sebentar, kita menyambung 2 lagi sifat orang-orang yang perlu diberi perhatian dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut serta ucapan-ucapan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkehendakinya, melainkan menyempurnakan akan cahaya agamanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.
Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal, terus setia dalam My Quran Time. Moga-moga kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kata Ustaz Fazil tadi, sebahagian daripada orang yang menyempurnakan membantu cahaya agama Allah Taala. Dalam ayat lain sebut intan surullah, kamu bantu Allah, yakni dinullah, bantu agama Allah, Allah bantu kita semua. Saya nak baca satu komen Ustaz Fazil. Tadi lepas dengar daripada tadabbur tu ditulis siapa ni? Huda Syari. Usaha mereka itu diumpamakan seperti orang yang ingin memadamkan sinar cahaya matahari ataupun cahaya bulan dengan tiupan mulut. Oleh itu tidak mungkin usaha mereka itu berjaya. Begitu juga dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pasti akan sempurna dan akan menang. Bagaimana gitulah. Kalau kita lihat daripada dulu lagi, bila Ustaz Faz sebut yuridun, fi'il mudhari' yang bermaksud sekarang, daripada dulu sampai sekarang orang akan cuba usaha. Tetapi selagi mana mereka usaha, makin mereka cuba usaha untuk padam, makin naik agama Allah. Lihat saja Firaun yang takut kepada seorang bayi sehingga dibunuh macam-macam Bani Israel. Last sekali bayi itu membesar terdidik dalam rumahnya. Lihat bagaimana Allah hinakan mereka. Nak memadamkan cahaya agama Allah, tapi cahaya agama Allah tetap akan menang walaupun mereka tidak menyukai. Alhamdulillah. Kepada penonton-penonton, mudah-mudahan kita menjadi sebahagian insya-Allah. Baik, kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Semalam kita sebut tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin dan biasa berlaku di kalangan pembaca Al-Quran dalam menyempurnakan hukum yang kita kata simple, tapi ramai yang kadang-kadang tersilap, tak terlepas pandang, iaitu nun sabdu dan mim sabdu. Orang Melayu sebut sabdu lah, Safas. Okey. So bila kita jumpa saja nun dan mim, sama dia ada sabdu ataupun tasydid di atas, maka kita kena baca dengan gunnah. Kita kena dengungkan, panjangkan dengung itu. Okey, kita lihat kesalahan. Dua lagi kita tambah pada hari ini. Semalam kita sebut memendekkan kadar gunnah. Innallazi tak cukup. Okey, yang kedua kesalahan tidak menyempurnakan dengung dengan betul. Kita sebut semalam contoh innallazi tak boleh baca contoh. Inna terus jelaskan dia punya izharkan, jelaskan dia punya sifat huruf nun itu dengan dia punya gunnah itu. Yang ketiga kesalahan kita tambah lagi dua pada hari ini, iaitu menambahkan huruf mad sebelum huruf nun dan mi yang bertasydid tu. Macam ni. Inna kita baca kita buat kita panjangkan dulu. Sepatutnya selepas hamzah terus nun. Jangan tunggu lama-lama. Innallazi wa am dia tambah pula mak kat situ. Kadang-kadang benda tu tak perasan. Tapi kita tersalah apabila jumpa nun ataupun mi yang bersabdu. Maka terus masuk. Inna wa amma contoh. Dan yang keempat kesalahannya ialah tidak menyempurnakan dengung ketika wakaf. Ramai yang boleh dengung ketika tengah-tengah, tapi ketika wakaf dia tak perasan, rupanya dengung juga. Dan kalau kita baca surah Ar-Rahman pada ayat yang ke-74 tak silap, bila wakaf di hujung tu nun sabdu, tetap kena dengung. Contoh lam yatamithun, kena dengung juga sebab nun tu sabdu. Ramai di kalangan pembaca baca lam yatamithun. Bila sabdu masuk dia sama. Waslan wa waqfan. Tak ada beza. Tidak ada beza pada wakaf dan sambung. Lam yatamithunna ins kalau sambung. Kalau wakaf lam yatamithun. Jelas? Sampai tu? Jelas dengar? Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Nun sabdu walaupun ketika wakaf tetap dibaca panjang dengung itu. Wallahu taala a'la wa ala wasallam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi bersama dalam hukum nun musyaddadah tadi musyaddah ke musyaddadah Ustaz? Musyaddadah nun musyaddadah wa mim musyaddadah. Nun musyaddadah ada sabdu orang Melayu cakap sabdulah untuk mudah kita memahami bagi tuan-tuan yang mungkin tak berapa biasa istilah musyaddadah itu tak apa kita belajar sedikit wajibul gunnah tak? Wajibul gunnah. Okey masya-Allah. Okey baik, jadi kita ingin meneruskan
bacakan ya ayat yang ke-25 dan hingga ayat yang 35 hingga 36. Tapi sebelum itu ayat 34 tadi sudah pun kita melihat dua ciri yang Allah seru kepada orang-orang yang beriman. Harapnya kitalah orang yang diseru itu. Yang pertama, kita berjaga-jaga ya, sama ada kita menghormati kepada ulama dan juga orang yang kuat beribadah, ataupun kitalah orang yang ulama dan yang beribadah tu, ustaz ya, anak kita dihantar untuk pergi belajar agama. Ayat-ayat ini perlu kita beri perhatian ya. Dan mungkin juga subjek di sekolah menengah ataupun di universiti yang belajar agama ini kena bawakan idea ini. Pasal apa? Psikologi orang yang belajar agama peringkat awal memang committed. Tetapi selepas itu bila ditawarkan contohnya memberikan hukuman ataupun memberi hukum, kalau ada orang yang bayar sesuatu rasuah ya contohnya, maka dia boleh bertukar hukum daripada yang haram jadi halal ustaz ya. Yang halal jadi haram. Jadi ini integriti tentang amanah ini perlu sangat dibina, terutama kepada tokoh-tokoh agama ya. Dan salah satunya ialah bila bercakap tentang bab hukuman ataupun hukum ini sendiri. Dan perkara yang kedua, wayasudduna an sabilillah, menghalang daripada jalan Allah. Mungkin kita pelik ustaz ya, pasal nampak ni orang ulama, ini rahib, mengapa menghalang jalan Allah? Rupa-rupanya ialah apa? Kerana mereka bukannya ikhlas kepada Allah ya, mereka mencari ilmu, mereka menjadi orang yang beragama itu kerana ada kepentingan diri. Itu sebabnya kalau awal tadi ayat 32 bercakap tentang yudfi'u nurallah, dia macam kalau zaman sekolah menengah, saya sekolah menengah ustaz ya, ada satu dendaan. Dendaannya ialah tiup lampu sampai padam. Kan? Ya, walau memang tak boleh kan. Itu baru lampu ya, belum lagi kalau tadi daripada Puan Huda tadi kan cakap bulan ke matahari. Sebenarnya bulan, matahari, lampu, sebenarnya orang kafir pun dapat manfaat. Ya. Ya, dia dapat manfaat, dia tiup, dia dapat manfaat, dia rasa dia nak padam, tapi sebenarnya dia sendiri mendapat manfaat daripada Quran ya, daripada orang Islam yang beramal dengan Quran. Jadi rugi sebenarnya menutup benda yang memberi manfaat. Kalau matahari tu vitamin D ustaz ya. Maksudnya ni cakap vitamin D tak payah datang. Kan, lebih kurang begitu. Sebenarnya perkara yang tak normal, tetapi kerana mereka ada interest, mereka ada kepentingan, kalau cahaya terlampau terang, terbongkar segala rahsia yang ada pada diri mereka. Yang ketiga apa? Mereka itu menyembunyikan emas dan perak. Mereka menyembunyikan, mereka kumpul banyak-banyak ya, sama ada satu amanah yang diberikan pada mereka, mereka simpan tak bagi balik, tidak amanah, ataupun mereka ini mengumpulkan ya harta bertumpuk-tumpuk. Wala yanfiqunaha fi sabilillah, tidak digunakan untuk fi sabilillah. Salah satunya fi sabilillah ini adalah menunaikan zakat ustaz ya. Menunaikan zakat. Jadi bila umat Islam sendiri, bila dia sekarang ni trend ustaz ya, orang kumpul emas. Pasal ada syarikat-syarikat yang galakkan kita simpan emas sebagainya, tak ada masalah. Tetapi kita jangan sampai kita simpan dan tidak keluarkan zakat dan tidak mahu untuk beri kepada jalan fi sabilillah. Pasal dia emas ni ustaz, dia susah sikit nak cair, nak kena pergi kedai, pergi gadai kan. Kalau duit tu kalau nak derma. Tapi zaman sahabat dahulu emas dibagi sekali. Kan, kalau yang wanita itu daripada perhiasannya, bila cakap saja nak pergi berjuang, bila nak buat projek bersama Nabi fi sabilillah, dia tak keluarkan, terus bagi ya. Jadi ini adalah amalan yang harapnya kita akan berjaga-jaga. Fabashirhum bi'adzabin alim ya, mereka diberikan kabar gembira apa? Azab yang sengsara. Mengapa begitu? Kerana mereka suka sangat dengan empat perkara ini. Mereka dapat makan harta secara batil, mereka rasa macam ini commission. Kan. Tapi tidak sah. Kalau sah okey, tak ada masalah. Ataupun mereka suka sangat untuk menghalang jalan Allah. Kerana apa? Kalau jalan Allah ini disedari oleh semua orang, nanti akan terbongkar corruption ataupun kerosakan yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama dalam ayat ini. Malah Allah memberitahu dalam ayat 35 apakah azab kepada golongan yang mengumpulkan emas dan perak ini ya, sama ada golongan agama ataupun kita semua. Mari sama-sama kita baca ayat 35 dan ayat 36 untuk memahami lebih lanjut semangat perjuangan dalam surah At-Taubah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, pada ayat 35 dan 36 besar juga ayat Ustaz ya. Satu peringatan, amaran, inzar kepada kita semua, kesinambungan daripada berkaitan dengan harta, yang mana manusia dengan harta ni tidak boleh dipisahkan. Dan dengan harta lah akan meninggikan darjat kita akhirat, tapi kadang-kadang dengan harta juga akan menjadikan kita jatuh
tersungkur di hari akhirat kelak. Kita baca dahulu ayat 35 dan 36. Kita cubalah dengan sedikit dengan lagu apa? Kurdi sah. Kurdi keras sikit ya. Auzubillahi minasyaitan. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahu a'lam. Surahul Azim, gitulah dua ayat daripada surah At-Taubah halaman 192 pada ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu diselar dengan dahi, perut dan punggung mereka sambil dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu. Jadi ini adalah satu amaran kepada siapa? Kepada ahbar war ruhban, tapi lebih daripada itu adalah kepada pengikut-pengikut, pada orang Yahudi Nasrani dan sekaligus kepada kita yang membaca pada hari ini. Apakah mesejnya? Mesejnya di hujung itu bercakap tentang mereka yang menyembunyikan emas dan perak, wala yanfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak mahu berinfak fi sabilillah. Ini peringatan kepada sahabat yang mereka ini payah ustaz ya. Nak pergi ke Tabuk itu bukan mudah. Ya, betul. Nak pergi ke Tabuk itu bukan mudah. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang kisah Tabuk yang dikomentar di dalam surah At-Taubah ini, di mana waktu itu panas, waktu itu tak cukup sumber, bila ada yang naik unta sepatutnya seorang 1 ekor tapi kena berkongsi ya, pengangkutan payah pada waktu itu, air tak cukup. Dan pada waktu ini apakah yang berlaku? Ada sebahagian yang tidak mahu berjuang, yang simpan harta, maka Allah nyatakan yauma yuhma 'alaiha. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka Jahannam. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau emas yang kita ada, yang kita simpan, bagi tuan-tuan yang mungkin banyak emas, banyak duit, banyak harta, semua itu akan dipanaskan, fatukwa ya, akan dididihkan biha jibahuhum, diletak pada dahi, kepada belakang mereka, junubuhum pada rusuk ataupun tepi mereka, wa zuhuruhum pada belakang mereka. Maksudnya dia macam apa, buat jongkong ustaz ya, ataupun buat sesuatu. Kalau katakan zaman sekarang ni, bila ada keluar emas sempena hari A ataupun hari B, ramai berpusu-pusu untuk membeli. Adakah salah? Tidak salah. Tetapi jangan sampai tidak mahu la yanfiqunaha fi sabilillah.
Tak ada bahagian yang kita nak untuk bagi zakat ataupun nak infak kepada orang yang memerlukan. Sekarang zaman Covid ada orang yang memerlukan, tapi ada sebahagian orang yang dia memang dia mengumpulkan emas, dan emas pasal dia kata emas murah sekarang. Ya. Jadi kita kena berjaga-jaga, ada tak bahagian zakat satu, tapi kalau boleh juga mana-mana program projek menaikkan nama Islam, Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena taja dan juga bantu. Ya, tak nak sampai fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza, inilah apa yang disampaikan pada mereka, inilah yang kamu simpan untuk diri kamu yang tidak dikeluarkan zakat, yang tidak dikeluarkan pada jalan Allah, fadzuqu bima kuntum taknizun. Jadi taknizun ini maksudnya simpan. Memang budaya untuk menyimpan ini budaya yang bagus, tetapi kalau simpan tidak ada letak zakat, tidak ada letak infak fi sabilillah, kita kena berjaga-jaga, ya. Dan ini adalah kesinambungan daripada cara pengurusan harta yang salah, Ustaz, ya. Sebabnya salah satu daripada perkara penting dalam masyarakat kita pengurusan harta. Ilmu pengurusan harta, muamalat sesama sendiri yang betul, perkara itu kita kena banyakkan program yang membongkar ataupun membuka pencerahan itu. Pasal khawatir ada orang yang dia bab pengurusan harta tak pandai, Ustaz. Ya, bila dia dapat duit tu dia tak pandai urus, kadang-kadang gajinya tinggi, habis tak sampai 2 hari selepas gaji. Ya. Gaji tinggi, ya. Ataupun ada yang rendah tapi pandai urus. Pengurusan harta adalah salah satu topik penting. Tandanya apa? Wa aqimus solah wa atuz zakah. Adanya zakat dalam Islam ini tandanya orang tu kena kira-kira, dan macam mana nak kira? Mesti cukup haul dan nisab. Salah satu poin pentingnya ialah adanya 12 bulan. Inilah topik yang kita tengok pada ayat 36. Ayat 36, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketentuan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan yang ada pada tahun Hijrah, pada tahun Gregorian, tahun Masihi ini, sebenarnya banyak-banyak nombor 12 yang keluar sana. Sebenarnya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya dibuat-buat oleh manusia. Ya, kalau tidak mana mungkin Hijrah pun 12, yang Masihi pun 12, ya. Adalah kalender lain yang dia macam pelik sikit, dia bagi jadi 10 ke jadi apa, tapi kebanyakannya adalah 12. Pasal ini adalah formula daripada khalaqas samawati wal ard. Allah yang menentukan, kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan di dalamnya yang diharamkan untuk berperang, ya, yang ditentukan, ya, dalam masyarakat Arab. Mereka dah tahu dah perkara ini. Itu adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, ya, pada waktu itu tidak boleh menzalimi, jangan buat dosa, jangan berperang, ya, perkara itu. Tapi apa yang berlaku pada ayat ini? Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Mungkin saya nak minta Ustaz baca daripada Zalika Dinul Qayyim, Ustaz, ya. Sampai ke hujung. Pasal bercakap tentang 12 bulan, ia adalah satu perkara yang melambangkan agama yang lurus. Apa ceritanya? Ceritanya ialah apa? Orang Arab dia cuba tukar-tukar. Bulan haram ada 4 kan? Okay. Kali tahun ini 4 bulan, katakan bulan A, B, C, D kan? Betul, bulan tahun depan dia tukar lagi. Pasal apa? Pasal dia nak pergi berperang, dia nak buat dosa, okey, ataupun nak apa. Jadi dia tukar kalender. Jadi tukar kalender, pengurusan masa juga penting dalam Islam. Salah satu tandanya apa, tuan-tuan? Bila kita uruskan kalender kita betul-betul, kita akan bayar zakat. Kan? Mana boleh kita tangguh-tangguh kan, bayar zakat lambat dan sebagainya. Jadi silakan Ustaz, ayat yang bahagian hujung itu mungkin daripada Zalika Dinul Qayyim. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله. Surah Al-Azim pada bahagian hujung itu waqatilul musyrikin, ya, perangilah kepada orang musyrik secara keseluruhan kama yuqatilunakum kaffah, iaitu sebagaimana mereka menyerang kamu. Jadi kerana menyerang, kerana mereka tidak menunaikan tanggungjawab jizyah dan sebagainya, maka perlu diperangi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jangan pasal tukar kalender akhirnya habis semangat perang, habis semangat berkorban, habis semangat zakat. Kita jaga masa kita dan membawa kepada situasi kita. Dialog di atas skrin tuan-tuan, mari kita tengok sama-sama situasi, iaitu dialog tentang terangnya, ya, terangnya Quran dan Rasul sebagai sumber cahaya, dan harta adalah ujian dalam hidup kita. Emas zakat akan dibakar, ya, kalau kita tidak tunaikan zakat, tidak tunaikan untuk berjuang fi sabilillah. Dan itulah pengurusan masa yang membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita sentiasa menyokong perjuangan meninggikan cahaya Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita selalu amalkan sunnah Nabi dan ikut ajaran agama yang benar, sebagaimana dalam ayat 33 dinyatakan tentang dinul haq. Dan yang ketiga, berhati-hati dengan tokoh agama dan sosial yang makan harta secara batil. Inilah peringatan Allah pada ayat 34. Sama-sama kita berdoa, Ustaz. Subhanallahil azim, subhanallahil halim, subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bihi, سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, sentiasa membersihkan jiwa kita agar terus berjuang dan sanggup untuk mendermakan, ya, mendermakan, menginfakkan harta kita kecil besar kepada perjuangan Islam. Inilah yang ingin kita sama-sama sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran berdasarkan kepada halaman 192, kerana kita ingin memastikan nur Allah ini diangkat
agar kita menjadi sebahagian daripada insan yang bersama nur Allah. Kita bertemu kembali dalam jam 5 petang pada jam 10 malam 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus kita mendoakan tuan-tuan semua menjadi individu yang mendapat nur Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.